أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang berbahagia Dr. Profesor Madya, Dr. Kamariah, tetamu jemputan malam ini, pengurusi majlis Dr. Pabiah, Profesor Asim, Profesor Munjid, saudara-saudari al-ikhwah wal akhawat, jami'an, nuhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya campur-campur Dr. Kamariah, campur Melayu, Arab. Saya biasa macam tu, ada bahasa Inggeris, ada 3 bahasa bercampur-campur. Baik. Saya dah pakat dengan Dr. Pabiah, tidak perlu bercakap, terus masuk program. Tapi sambil menunggu 2 minit lagi, saya mulakan majlis ini dengan memperkenalkan Rabitah ataupun Liga Kesusastraan Islam Antarabangsa Pejabat Ofis Malaysia, iaitu sebuah organisasi yang berdaftar pada tahun 2016 di bawah ROS Kerajaan Malaysia, dan dia merupakan cawangan kepada induk yang berpusat di Riyadh. Sekarang ini pertubuhan ini Rabitah Al-Adab Islami Al-Alamiyah di India, bermula dengan Syekh Almarhum rahimahullah Hasan An-Nadawi. Mereka memulakan perbincangan di kalangan pencinta sastra Islam seluruh dunia, dan bermulalah sejarah penubuhannya tahun 2006. Berdaftar di sana. Usaha sebelum itu dah berapa conference pertemuan di kalangan ulama-ulama sehingga tertubuhnya pada tahun 2006. 1986. Kemudian 2000 berpindah ke Riyadh. Tahun 2000 berpindah ke Riyadh setelah Syekh An-Nadawi kembali ke rahmatullah dan ditugaskan kepada Dr. Abdul Quddus Abu Saleh sebagai presidennya sampai sekarang lah. Jadi presiden yang kedua namanya Dr. Abdul Quddus Abu Saleh. Dan pusat pentadbirannya di Riyadh sekarang. Jadi kita telah ditubuhkan, pertubuhan kita ini tahun 2016. Pertubuhan kita ditubuhkan tahun 2016, mana 6 tahun selepas berpindah ke Riyadh. Dan sebelum 2016, kegiatan dalaman universiti, UIA, pensyarah Jabatan Bahasa Arab telah mengusahakan kerja-kerja seperti Liga ini juga, tapi belum berdaftar. Tahun 2016 pendaftaran bermula, dirasmikan diterima oleh Kerajaan Malaysia. Matlamat utama pertubuhan ini, kita ada 13 objektif dalam Liga Indo, dan kita terjemahkan dalam bahasa Malaysia mengikut kesesuaian budaya dan bahasa setempat. Kita ada 6 objektif utama penubuhan kita di rantau ini. Nombor 1, mengukuhkan dan menyokong teori kesusastraan Islam klasik dan moden. Nombor 2, mengangkat dan memartabatkan kesusastraan tempatan yang berunsur Islam sepersada antarabangsa. From local to international. Jadi kita nak terjemah. Di situ peranan penterjemahan. Nombor 3, mengembang dan memperkenalkan karya kesusastraan Islam antarabangsa dalam masyarakat tempatan pula. International kepada domestik. Peringkat tempatan. Nombor 4, menanam fahaman kesederhanaan al-wasatiyah Islam dan menolak fahaman melampau melalui karya kesusastraan Islam. So, kesusastraan Islam boleh contribute menyebarkan al-wasatiyah, kefahaman kesederhanaan Islam. Nombor 5, mendukung seni kesusastraan Islam dalam bentuk karya dan pementasan. Karya, creative writing dan pementasan drama, masrahiyah dan sebagainya. Dan ini telah dilakukan oleh Dr. Wan Rosli di fakultinya bersama student pendidikan. Yang keenam dan terakhir, mendukung perkembangan bahasa Al-Quran sebagai bahasa kesusastraan sejagat
dengan tidak meminggirkan bahasa kebangsaan sebagai jiwa bangsa. Jadi ini matlamat utama pertubuhan kita dan kita amat mengalu-alukan pendaftaran sebagai ahli oleh pencinta sastra Islam di Malaysia daripada Malay speaking scholars dan English speaking scholars. Di samping bahasa Arab yang selama ini telah lama bertunjang dalam gerakan ini, diketuai oleh Dr. Profesor Mujid, Dr. Nasaruddin, Profesor Asim Syahada dan kawan-kawan yang lain. Mereka lah yang mempelopori pergerakan sastra Islam di Universiti Islam Antarabangsa dan di Malaysia secara amnya. Mengikut definisi sastra Islam, supaya kita tidak berbalah, sebagai pertubuhan induk sedunia, mereka telah sepakat pada satu istilah dan maksud yang sama. Apa dimaksudkan sastra Islam? Saya quote daripada definition dia dalam bahasa Arab, at-ta'birul fanni al-hadif 'anil insan wal hayah wal kaun wifqa at-tasawwur al-islami. Satu ekspresi sastra yang bermatlamat mengenai apa? Mengenai manusia, kehidupan dan alam. Mengikut tasawur pandangan Islam. English dia kata apa? Islamic literature is the purposeful artistic expression of man, life and the universe according to the Islamic conception atau Islamic concept. Ini dalam sumber rasmi pertubuhan induk di Riyadh. Jadi dari sini kita sama-sama bekerja ke arah menyebar bahasa Al-Quran yang diterjemahkan melalui penulisan-penulisan kreatif serta pementasan dan berbagai-bagai aspek yang boleh kita ceburi sama ada theoretical ataupun aplikasi criticism dan creative writing berbagai dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Arab. Jadi banyak ruang di sana kita boleh guna platform ini untuk menyebarkan Islam melalui saluran kesusastraan antarabangsa dan tempatan. Terjemah antarabangsa ke tempatan dan terjemah bahasa tempatan secara tempatan ke persada antarabangsa. Dengan ini, dengan ringkas saya kata 2 minit menjadi 4-5 minit, saya mengalu-alukan contribution daripada Dr. Kamariah sebagai pembentang malam ini. Walaupun sebelum ini kita dah ada aktiviti bersama dengan pengkaji-pengkaji tempatan sebelum ini, pernah kita jemput Kamala dengan terjemahan buku oleh doktor-doktor di UIA ke dalam bahasa Arab, dan begitu juga dengan penulisan kreatif sahabat kita daripada UPM dahulu, nama apa, Ziad apa kawan pun, Dr. Rosli, lupa nama dia. Dia penulisan banyak dalam novel-novel dan sebagainya. Muhammad Yazid. Yazid. Muhammad malam ni. Dia ada tak malam ni? Itu contoh. Dan saya sedang usahakan dalam bahasa Inggeris juga, insya-Allah dengan Profesor Nur Faridah, dah bincang dengan beliau sebagai seorang pakar penulisan creative writing in English literature. InsyaAllah dia akan bagi talk dan juga bersedia untuk buat workshop kepada pencinta sastra Islam di dalam bahasa Inggeris. So kita bergerak dalam 3 bahasa, memerlukan satu kerjasama yang hebat daripada pakar-pakar dalam bidang ini, daripada penutur 3 bahasa, Arabic, English and Malay language. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Liga Kesusastraan Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Cik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan salam kepada sidang hadirin semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang dihormati Presiden Liga Kesejahteraan Islam Antarabangsa Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Cik, yang dihormati juga Profesor Dr. Mujib Mustafa Bahjat, Timbalan Presiden LKIAM. Saya akan menggunakan akronim kepada Liga Kesejahteraan Islam Antarabangsa Malaysia ya, sebab agak panjang. Jadi saya menggunakan LKIAM ya. Yang dihormati juga Setiausaha Dr. Wan Rusli Wan Ahmad, juga selaku hos dan penterjemah pada malam ini. Seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa yang mungkin tak dapat saya nak menyebut satu persatu untuk meringkaskan, menjimatkan masa ya. Prof. Asim, Prof. Ismail, Prof. Nasruddin, Ustaz Abdul Halim dan Dr. Nur Safira. Yang diraikan pembicara kita pada malam ini iaitu Profesor Madya Dr. Kamariah Kamaruddin, para asatizah, para profesor, doktor, seterusnya, semua para hadirin dari dalam dan luar negara ya sebenarnya. Kita ada daripada Indonesia, Talib, seorang pelajar iaitu Aziz, yang sudi bersama-sama pada malam ini untuk sesi bual bicara ke-6 ya. Saya Pabiah Tok Lobok selaku pemudah cara pada malam ini mengalu-alukan kehadiran semua ke sesi bicara sastra ke-6, dan saya doakan juga semoga para hadirin semua dalam keadaan sihat ya, dilindungi daripada wabak yang sedang melanda dunia sekarang ini. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Presiden tadi di atas penjelasan tentang penubuhan Liga Kesejahteraan Islam Antarabangsa Malaysia dan juga objektifnya dan juga aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh Liga nanti insya-Allah ya. Dan sedalam-dalam terima kasih ditujukan juga kepada Profesor Madya Dr. Kamariah atas kesudian beliau menerima undangan kami sebagai pembicara pada malam ini. Dan untuk makluman hadirin, bicara sastra ini merupakan siri bicara yang ke-6 yang dianjurkan oleh Liga untuk tahun ini ya, dan bicara ini diadakan pada setiap bulan. Dan kita mulakan dengan patron iaitu patron Liga iaitu Prof Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar ya, dan diselangi oleh tokoh sastra daripada pelbagai negara Arab seperti Saudi, Mesir, Bahrain dan juga Iraq. Dan pada kali ini Profesor Madya Dr. Kamariah Kamaruddin merupakan tokoh sastra Melayu yang pertama ya yang kami undang untuk memperkatakan tentang kreativiti dan pengkaryaan sastra Melayu Islam. Dan insya-Allah seperti mana disebut oleh Presiden kita tadi akan menyusul bicara sastra dalam bahasa Melayu juga dan juga dalam bahasa Inggeris pada bulan-bulan akan datang insya-Allah. Dan kita semua mendoakan semoga apa yang kami rancang itu dapat dilaksanakan dengan jayanya insya-Allah ya. Dan sebelum kita mulakan bicara sastra kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam ini. Dan saya yakin sebenarnya antara kita dah ramai mengenali beliau kerana beliau aktif dalam kegiatan sastra tanah air, dan beliau juga aktif di media sosial melalui blog dan juga Facebook. Namun untuk kita mendekati beliau mengenali beliau lebih dekat, saya akan paparkan biodata beliau melalui pembentangan slide yang ringkas ini ya. Beliau merupakan maaf ya. Ada gangguan pula. Beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Putra Malaysia di Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, dan bidang pengkhususan beliau ialah kesusastraan Melayu Moden, kesusastraan Islam dan penglahiran bakat kreatif. Jadi tokoh yang kami undang pada malam ini sangat sesuai untuk memperkatakan tajuk kita pada malam ini ya. Seterusnya ini latar belakang pendidikan beliau. Beliau bersekolah menengah agama Al-Falah di Kemaman, Terengganu. Maknanya beliau ni merupakan seorang berasal daripada Terengganu ya. Kemudian mendapat pendidikan di peringkat bachelor di Universiti Melaya dalam bidang pengajian media. Kemudian seterusnya ke Universiti UKM untuk menyambung sarjana dalam persuratan Melayu. Seterusnya PhD di Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya.
Dari segi aktiviti penyediaan beliau sebagai seorang pensyarah, beliau menyelia seramai 15 orang pelajar PhD dan juga master 20 orang pelajar dan bachelor seramai 50 orang. Ya. Seterusnya kita melihat pula kepada aktiviti penerbitan, sama ada penerbitan berbentuk akademik ataupun kreatif. Maka antara makalah beliau banyak termuat dalam jurnal, sebanyak 44 buah artikel, dan buku yang telah dihasilkan sebanyak 6 buah buku, kemudian 42 bab dalam buku dan juga artikel sebanyak 50 buah artikel sama ada dalam majalah dan juga akhbar. Seterusnya ini adalah hasil pengkaryaan beliau. Ini merupakan buku akademik, buku ilmiah, takmilah dalam novel Melayu dalam pelbagai perspektif, takmilah semiotik intertekstualiti, dan juga 3 lagi buah buku iaitu penulis profesional Melayu, dan ini diterbit pada tahun 2020 pada tahun lepas, dan juga apabila profesional menulis titik temu sastra dan sains juga dihasilkan bersama dengan rakan-rakan beliau, dan juga beberapa harga segulung ijazah. Seterusnya dari segi karya kreatif pula, sebanyak 3 buah antologi cerpen telah dihasilkan. Cerpen Bingkisan Puteri Tiga Negeri yang memuatkan 15 buah cerpen, Cacatan Cinta Anak Bonda 10 buah cerpen, dan juga Mencari Kamel memuatkan sebanyak 16 buah cerpen. Dan ini adalah antologi cerpen yang dihasilkan. Seterusnya karya kreatif juga dalam genre novel, beliau juga menghasilkan 5 buah novel iaitu Kau Yang Kusayang, Sebuah Syakirah, Tanda Sebuah Kurnia, Tiada Noktah Kasih, Takdir Bukan Hukuman, dan juga puisi. Okay, seterusnya kita lihat ni antara novel yang dihasilkan. Ya. Seterusnya. Okay. Dari segi pengiktirafan pula beliau dilantik dalam untuk menjadi panel hadiah sastra pada tahun 2020 untuk negeri Sabah, panel hadiah sastra Sarawak, panel hadiah perpustakaan negara, dan panel hadiah sastra Perdana Malaysia pada tahun 2010, 11, 12. Maknanya sepanjang tempoh ini beliau dilantik sebagai panel, ya, dan juga panel Anugerah Sastrawan Negeri 9, panel hadiah sastra Mastera, panel hadiah sastra kumpulan juga dalam beberapa tahun 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 dan 2010, dan juga ahli jawatan kuasa Majlis Sastra Asia Tenggara Mastera sejak daripada 2012 hingga 2017. Dari segi anugerah pula beliau antara anugerah yang berprestij yang diterima oleh beliau ialah anugerah akademik negara pada 2 tahun lepas iaitu pada tahun 2019. Beliau juga menerima anugerah fellowship Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia kategori seni dan kreativiti, dan anugerah tadi juga dalam kelompok penulisan kreatif. Kemudian hadiah sastra Darul Iman pada tahun 2007, 2017, 2015 dan seterusnya pada tahun 2013, ya. Maknanya sepanjang daripada 2013 hinggalah ke 2017. Okey, seterusnya. Ini juga, dan dalam pelbagai kategori, ya, dalam kategori esei, kategori buku dan juga kategori cerpen, dalam pelbagai kategori. Okey. Dan seterusnya ini merupakan majlis anugerah akademik negara yang diterima pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Tun Dr. Mahathir pada ketika itu sebagai Perdana Menteri. Okay, dan seterusnya beliau juga dalam segi sumbangan dan juga perundingan, beliau sering dilantik sebagai penilai manuskrip sama ada buku akademik ataupun cerpen dan juga novel, sebagai pewasit jurnal dan juga sebagai penceramah jemputan dalam bengkel dan pembicara karya seperti mana pada malam ini, dan juga panel pakar bidang, ya. Dan di sini saya senaraikan beberapa sub bidang. Dan beliau boleh dihubungi di Blogspot dan juga Facebook dan juga email, ya. Okay, dan itulah sedikit sebanyak
secara ringkas yang saya dapat kongsikan dengan para hadirin semua mengenai biodata Dr. Kamariah ya. Dan sebagai permulaan bicara kita pada malam ini, saya ingin mulakan begini ya. Kreativiti merupakan elemen penting dalam proses pengkaryaan dan kreativiti ini disebut dalam bahasa Arab sebagai al-ibda' ya. Dan salah satu sifat Allah ialah al-mubdi' ya, yang bermaksud maha kreatif. Jadi justru setiap pengkarya perlu meniru sifat Allah ini supaya karya yang dihasilkan memberi kesan yang optimum kepada khalayak pembaca. Dan melihat kepada pengalaman Dr. Kamariah yang telah banyak menghasilkan karya kreatif yang berusul Islam, boleh Dr. kongsikan pengalaman Dr. dalam berkarya sama ada cerpen ataupun novel dan sejak bila Dr. mula berkarya dan siapakah pendorong utama Dr. Jadi dengan itu saya mempersilakan Dr. Kamariah untuk berkongsi pengalaman beliau dalam penghasilan karya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam pertemuan. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustazah Dr. Pabiah, dan pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih ya kepada kerabat Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia, khususnya Presiden tadi ya, Profesor Dr. Abdul Rahman yang telah memulakan acara pada malam ini ya. Dan saya sebenarnya ya bila bercakap tentang bagaimana ya pengalaman berkarya yang mendorong ini, saya sebenarnya terpaksa mengimbau kembali ya pengalaman sewaktu saya kanak-kanak dan remaja ya. Dan sebenarnya bila dipaparkan tadi tentang biodata, saya juga sebenarnya agak gemetar juga ya pada malam ini kerana ini memaksa saya ya menoleh ke belakang ya bagaimana saya bermula ya, dan takah pengalaman itu sebenarnya banyak mendidik diri saya sebenarnya ya. Ini tak dapat tidak ya, saya terpaksa menoleh kepada alam remaja saya, iaitu bagaimana saya bermula pada usia belasan tahun sebenarnya ya. Dan ini ya kalau saya toleh kembali ke belakang, sudah pastilah ya yang banyak memberi semangat ya, yang banyak memberi dorongan adalah kedua-dua ibu bapa saya ya. Dan hari ini sudah pasti ya mereka sudah tidak ada di dunia ini. Ini mungkin barangkali agak sebab saya di sini ya. Mak ayah saya semenjak saya kecil, saya ingat bermula pada belasan tahun lah saya menulis ya, dari usia 12 tahun ya, bila mana ayah menghadiahkan saya sebuah diary. Itu saya bermula ya. Jadi banyak masa saya di rumah dengan membaca ya. Misalnya ayah walaupun beliau arwah ayah Kamarudin walaupun merupakan guru bahasa Inggeris ya dan sains matematik ya, tetapi beliau sangat cintakan sastra Melayu ya. Ini dapatlah saya menyatakan di sini bahawa saya telah mengenali ya karya-karya sastra Melayu ini seperti karya-karya Hamka ya, novel-novel Hamka, karya pengarang Indonesia lain seperti Abdul Muiz ya, novel Salah Asuhan ya, novel Di Bawah Lindungan Kaabah ya, novel Desa Pingitan ya, Ibrahim Umar telah saya baca sewaktu usia saya belasan tahun ya, itu di rumah lah ya. Dan seperkara lagi ya, ayah juga menyediakan satu majalah ya, beberapa majalah untuk kami ya, melanggan majalah ya, yang saya ingat sudah pastilah majalah Dian. Saya ingat hari ini majalah tu dah tak ada di pasaran lagi lah ya. Majalah Dian ini terbitan dari Kota Baru, Kelantan ya. Waktu membaca majalah itu dalam bentuk tulisan Jawi saya ingat ya. Kecil saja bentuknya ya. Kalau dalam majalah Inggeris sudah pasti majalah Reader's Digest ya, bentuknya begitu ya. Sewaktu saya membaca tu saya tak tahu pun ya bahawa hari inilah maksudnya bila saya dah makin kita kata dah banyak mengkaji, dah sudah membaca ya, rupanya majalah Dian itu dipelopori oleh tokoh sastra Islam juga ya.
Yusof Zaki, ya. Saya tengok, oh maksudnya pada peringkat awal saya membaca tu saya telah mengenali Yusof Zaki Yaakob, ya, tapi waktu itu saya tak tahu ini adalah pelopor sastra Islam sebenarnya, ya. Bila saya sudah sampai peringkat universiti, saya tahu wah sebenarnya saya dah baca majalah yang dipelopori oleh Yusof Zaki ni waktu belasan tahun lagi, ya. Dan sudah pastilah, ya, di sekolah juga, sebab saya sekolah agama, ya, alhamdulillah ayah menghantar saya ke sekolah agama, itu sekolah menengah agama Al-Falah, satu-satunya sekolah menengah aliran agama di daerah Kemaman, ya. Jadi di situ juga cikgu, saya ingat, ya, Cikgu Junaidi namanya, ya, banyak mendorong saya, ya, mengajar sastra Melayu, ya, supaya saya berkarya, ya. Dan pada tingkatan 2 saya ingat bagaimana saya bermula itu apabila cerpen pertama saya tersiar dalam majalah sekolah, ya, pertandingan sekolah, cerpen Jumenang, dan ia dimuatkan dalam majalah sekolah, ya. Dari saat itulah, ya, permulaan bakat dapat dikesan itu, akhirnya saya menyertai Minggu Penulis Remaja, ya, yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ya, sewaktu saya tingkatan 4, ya. Di dalam proses itu, ya, dan karya juga tersiar dalam Dewan Siswa, ya, dapat bimbingan, ya, di Dewan Bahasa itu, program Minggu Remaja, ya, hari ini dipanggil Minggu Penulis Remaja, ya. Dan saya fikir kalau dalam kalangan malam ini hadirin-hadirat yang ada anak remaja barangkali yang berbakat, ya, yang punya potensi menulis, ya, moleklah kiranya, ya, menghantar anak-anak itu dalam program ini, ya, program Minggu Penulis Remaja ini, ya. Sebenarnya saya banyak dibentuk di situ, sangat berterima kasih, ya, kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, ya, kerana membimbing saya menjadi pengarang, ya. Jadi seusai, ya, pulang dari program tersebut, ya, kami berkampung, ya, selama seminggu di situ. Kami diarah menulis. Jadi itulah, ya, untuk pertama kalinya novel pertama saya, novel Takdir Bukan Hukuman, ya, yang tadi yang dipaparkan itu merupakan novel pertama saya, terhasil dalam sewaktu saya menunggu keputusan peperiksaan SPM. Itu, ya, tak ada ayah dan mak tak benarkan saya buat apa-apa, di rumah saja, ya, jadi membaca. Jadi pada waktu itulah saya menulis, ya, malam-malam saya menulis. Dan untuk novel yang pertama itu yang saya fikir yang boleh jadi kenang-kenangan lah untuk kalau saya ceritakan pada anak-anak saya juga, pada pelajar saya di kampus, saya menggunakan mesin type ayah. Ini, ya, novel pertama itu, sebab pada waktu itu belum ada komputer di rumah, ya. Jadi ini menjadikan satu kenangan yang saya fikir yang begitu nostalgik, ya. Ayah membenarkan saya menggunakan typewriternya, ya. Dan yang saya fikir yang juga menjadi nostalgia pada saya, sebenarnya mak ayah tak sedar saya menulis pada waktu itu, ya. Jadi malam saya menulis, saya menekan typewriter ayah itu, dan besok paginya ayah akan bertanya apa yang saya buat. Jadi saya tidak menceritakan pada ayah pada waktu itu, mungkin saya nak beri satu kejutan surprise, ya, pada ayah, ya, pada mak. Saya kata saya saja menulis, saya kata, ya. Saya tak cerita pada mereka bahawa saya menulis novel sebenarnya, ya. Dan ini juga, ya, kalau boleh generasi hari ini yang mahu berkarya, ya, kita sebenarnya merebut ruang, ya, yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ya, yang banyak memimpin itu. Saya ingat lagi ini juga sudah arwah, ya, arwah Pak Ali Majot, ya, Pak Ali Majot yang banyak memberi semangat kepada saya bila saya pulang, ya, dari pada program tersebut. Dia katakan tulis novel, ya, tulis novel, ya. Jadi saya menyahut cabaran itu dan terhasillah novel yang pertama itu ketika saya menyudahkan, menyempurnakan peperiksaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, ya, alhamdulillah, ya. Dan pengalaman seterusnya, ya, bila mana saya berpeluang, ya, memasuki Universiti Melaya, ya, di bawah program Jabatan Jabatan Pengajian Media, ya, di Universiti Melaya, di Fakulti Sastra dan Sains Sosial, ya. Alhamdulillah juga saya bertemu dengan para penulis tanah air yang
banyak memberi galakan ya, seperti ini pun juga sudah meninggal dunia ya, ketua jabatan pada waktu itu, iaitu kami memanggilnya Pak Lah ya, namanya Abdullah Tahir ya. Kalau dalam sastra Melayu, Abdullah Tahir ni memang sangat terkenal lah. Itu saya tengok Prof Abdul Rahman ngangguk kepalanya ya, kenal barangkali ya. Pak Lah ini saya anggap ya beliau sebagai guru, mentor saya ya, sebagai seorang ayah juga barangkali ya. Kita memanggil Pak Lah begitu ya, Jabatan Pengantin Media ya, memanggil beliau sebagai Pak Lah ya, lebih mesra begitu ya. Banyak menyuntik semangat kepada saya bila dia tahu, dia kata, Kamariah, awak penulis, awak boleh menulis, maka tulislah ya, dia kata begitu ya. Dan saya ingat lagi sewaktu saya tahun akhir ya, setelah saya juga dalam tempoh begitu, saya menghasilkan 2 buah novel sewaktu di Semenaya tu. Dan beliau, sebelum beliau meninggal lah ya, beliau berpesan pada saya, beliau kata kalau ada peluang sambung pengajian Kamariah. Saya masih ingat lagi pesanan itu, buat master Kamariah ya, sambung master dia kata. Jadi saya menyahut cabaran itu. Jadi pada waktu itu juga saya sebenarnya di bawah seliannya, saya masih ini mungkin barangkali satu kenangan sedih jugalah ya. Saya membuat projek ilmiah tahun akhir ya, di Semenaya tahun keempat masa itu di Semenaya, di Jabatan Pengantin Media. Saya mengkaji takmilah, teori takmilah. Teori takmilah ini merupakan teori sastra Islam lah ya, yang baru dibangunkan, dicana oleh Dr. Syafi'i Bakar ya, di UKM sebenarnya ya. Jadi bila saya melakukan kajian itu, sewaktu itu pada tahun 1998 ya, saya masih ingat ya, teori ini baru dibangunkan oleh Dr. Syafi'i Bakar ya, digagaskan ya tahun 92. Jadi Pak Lah menyatakan pada saya, dia katakan begini di pesan pada saya, kalau nak sambung master Kamariah, elok pergi UKM, katanya begitu ya, berguru sendiri dengan Syafi'i Abu Bakar tu, dia kata. Dan waktu itu juga ya, saya barangkali tak ramai juga waktu itu kawan-kawan saya menyambung pengajian. Ini saya masih ingat lagi ya. Namun mungkin barangkali semangat yang dititipkan itu, dan ini saya ingat pentingnya sebagai seorang guru ya, sebagai seorang murabi ya, memberi satu semangat kepada anak didiknya. Dan inilah yang saya fikir ya, hari ini ya, saya sangat berterima kasih kepada arwah Pak Lah Tahir ya. Kerana dengan semangat itulah ya, saya menyambung pengajian ke UKM, dan saya bertemu sendiri dengan Dr. Syafi'i Abu Bakar itu, dan langsung saya berkatakan kepadanya, Dr. Syafi'i Abu Bakar ini kami juga memanggilnya Ustaz. Kalau dalam kalangan pengkaji sastra Islam, sastra Melayu ya, tahulah ya bahawa Dr. Syafi'i ini juga latar belakangnya adalah dari sekolah agama ya. Jadi kami memanggilnya Ustaz. Saya katakan, Doktor, saya nak sambung pengajian, nak buat kajian tentang takmilah di bawah selian doktor, begitu ya. Jadi alhamdulillah Dr. Syafi'i juga menerima permohonan saya itu, dan saya melakukan kajian master saya itu di situ di bawah bimbingannya, alhamdulillah ya. Setelah di UM, bila Pak Lah meninggal, saya bertukar penyelia. Saya ingat lagi penyelia itu, saya ingat lagi penyelia yang saya tukar tu sekarang Dr. Saleh Rahmat ya. Dia pun juga berkata begitu kepada saya. Dia kata pergi sambung di UKM, dia kata jumpa sendiri. Kalau Kamariah minat sastra Islam ni, dia kata pergi jumpa sendiri di UKM tu, ada seorang pakar tu, Syafi'i Bakar, pergi berjumpa. Jadi alhamdulillah ya, dengan kita kata dorongan ya, bermula daripada guru-guru yang baik-baik begini ya, dan inilah merupakan kita kata rentetan ya, saya bermula ya. Dalam masa yang sama sebenarnya pengalaman saya ni juga waktu saya menyempurnakan kajian master di UKM tu, Sarjana Pusatan Melayu tu, saya sebenarnya bekerja sebagai seorang wartawan ya, sebelum saya masuk dalam dunia akademik ya, selama setahun ya, menjadi wartawan di company ya, atau syarikat ya, Galeri Ilmu Sendian Berhad ya. Saya ingat hari ini masih adalah di Damansara ya. Kalau dulu dia buat operasi, Galeri Ilmu ini buat operasi di Taman Tun Dr. Ismail ya.
Jadi pada waktu itu pengarah urusannya Tuan Haji Abu Samurad ya, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Abu Hassan ya. Jadi Cikgu Abu Hassan ini juga merupakan seorang pengarang kreatif ya, seorang penulis ya. Dan saya juga sangat rasa terharu ya kerana dalam tempoh saya menyempurnakan pengajian itu bergelar wartawan ya, dengan kesibukan ya, kita belajar dan kita bekerja. Tetapi Cikgu Abu Hassan Murad ini sangat positif ya, maksudnya memberi ruang kepada saya. Dia kata tak apa, pergi sama pengajian dalam masa sama bekerja. Jadi ini jugalah saya fikir ya, seorang majikan yang sangat saya terhutang budi lah ya. Dia kata sempurnakan pengajian tu. Dia kata saya tahu sebab Kamariah ada bakat itu, ada kemampuan itu, tak apa pergi sambung pengajian ya. Jadi masa berjalan ya, maksudnya saya belajar dan saya bekerja dalam masa yang sama di UKM juga. Yang banyak memberi semangat juga sudah pastilah ya, ini juga sudah meninggal dunia ya, Dr. Osman Putih ya, arwahnya juga banyak memercikkan semangat. Dia kata tak apa ya, boleh kadang-kadang yalah kita pun bekerja sebagai seorang wartawan ya, menemu ramah orang ya, kemudian kita sambung pengajian ya, tapi ini semua sebenarnya merupakan satu semangat kepada saya ya, sebab dalam masa yang sama sewaktu saya menyempurnakan pengajian sarjana di UKM itu, setelah menghasilkan sebuah novel ya, itu novel sebuah Syakirah itulah ya, hasil daripada bimbingan dalam kelas ya, mengikuti kelas Dr. Arwah Allahyarham Dr. Osman Putih ya. Beliau memberikan tugasan menghasilkan cerpen atau menghasilkan bab dalam novel ya. Jadi kerana saya minat menghasilkan novel tu, dia kata Kamariah boleh saja menghasilkan novel, dia kata begitu ya. Jadi ini memberikan satu suntikan semangat dan akhirnya novel siap dan master saya juga siap, alhamdulillah ya. Jadi saya fikir ya, dalam hidup ini sebenarnya ya, sebenarnya tidak ada jalan mudah untuk kita memperoleh sesuatu ya, namun dengan berkat ya, satu sudah pasal doa ya, doa ibu bapa ya, yang kedua dorongan ya, sokongan ya, semangat daripada para guru ya, merupakan tangga ya untuk kita berlari mengejar destinasi. Dan inilah ya yang saya beritahu kepada para pelajar saya di kampus Serdang ya, tidak adalah mudah sebenarnya dalam kehidupan ini, namun berkat kesungguhan ya, berkat semangat itu yang perlu kita jadikan ia sebagai kekuatan, sebagai pasak tunjang dalam kita melakukan sesuatu perkara, khususnya dalam menjadi seorang pengarang kreatif. Itu saja ya, Ustazah Dr. Pabiah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kamariah di atas perkongsian tadi. Jadi kita dapat lihat bahawa Dr. Kamariah telah diasuh dan juga dipupuk minat dalam berkarya itu sejak daripada sekolah menengah lagi ya. Dan pelbagai dorongan dan juga sokongan daripada para guru dan juga terutama sekali dua ibu bapa lah ya. Jadi soalan kedua saya untuk Dr. Kamariah ialah berkaitan dengan sumber pengkaryaan ya. Dan untuk menghasilkan sebuah karya itu, setiap pengkarya perlu mempunyai sumber idea dan inspirasi yang jelas. Dan sumber ini mungkin berbeza daripada satu pengkarya dengan yang lain. Jadi boleh Dr. Kamariah kongsikan kepada kami apakah sumber inspirasi Doktor dalam menghasilkan sebuah karya Islam, sama ada cerpen ataupun novel, dan bagaimana Doktor memanfaatkan sumber ini dalam penghasilan karya Islam. Okay, silakan. Baik, bercakap tentang sumber pengkaryaan ya, sebenarnya ia bertolak daripada ilham, itu idea ya, daripada seorang pengarang. Dan saya sukalah di sini ya, saya mengambil terjemahan surah Asy-Syam ya, ayat 1 hingga 8 ya, yang menyatakan bahawa dalam surah itu menyatakan bahawa kepentingan ilham ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala ya kepada hamba-hambanya, manusia diberikan dua jalan ya, antara jalan ketakwaan dan jalan keburukan ya. Jadi kerana menyedari saya sebagai seorang pelajar aliran sekolah agama ya, dan menyedari saya sebagai seorang pengkaji sastra Islam ya, saya selalu berpegang kepada surah Asy-Syam ini ya. Untuk menulis, ilham itu harus dibangunkan dengan menawarkan ya jalan kebaikan kepada para pembaca. Ini yang saya nak bawa ya. Dan sudah pastilah ya, pokok utamanya sumber pengkaryaan itu daripada kita membaca ya. Jadi Iqra ya, bacalah ya.
sebanyak mungkin ya apa sahaja buku-buku ya yang boleh memberikan kita sumber menulis itu ya. Dan daripada pembacaan juga ya, kita barangkali daripada pengalaman ya, saya katakan tadi karya-karya saya banyak bertolak daripada pengalaman lah ya. Kalau pada peringkat awal saya berkarya, sudah pasti pengalaman sewaktu sekolah rendah ya, sekolah menengah ya, sehingga ke kampus ya. Dan hari ini saya banyak bertolak daripada pengalaman saya sebagai seorang pensyarah di kampus ya, dan juga menangani bagaimana watak-watak dibangunkan itu daripada para pelajar saya, para mahasiswa ya, dan juga ya hari ini setelah saya bergelar ibu ya, sudah pasti ya keletah anak-anak saya di rumah ya, ini juga merupakan sumber pengkaryaan saya ya. Dan yang ketiganya ya, setelah membaca ya pengalaman dan saya juga bertolak daripada perjalanan sebenarnya sangat penting ya, proses kembara kita ke negara orang ya. Ini sebelum pandemik lah ya, saya gemar juga ya, setiap tahun saya target 1 tahun bentang kertas kerja di luar negara, begitu ya. Sebab saya nyatakan pada suami saya, izinkan saya keluar negara kerana saya nak melihat negara orang ya. Inilah merupakan sumber proses untuk saya berkarya ya. Jadi pada waktu bujang dulu pun sebelum berumah tangga, memang tidak ada masalah untuk itu ya, maksudnya kita bebas keluar ke mana-mana ya. Dan ini sangat memberikan suntikan semangat ya, bila kita pergi ke negara orang, kita melihat budaya orang ya, melihat watak-watak ya kehidupan di situ. Ini merupakan satu proses pengkaryaan ya. Jadi bila kita saya sendiri sudah berkeluarga dan punya anak, sudah pastilah ini barangkali menjadi satu kekangan ya. Namun alhamdulillah ya, kerana suami ya banyak memberi dorongan ya. Hampir sebelum pandemik ya, hampir setiap tahun saya ingat ya, saya akan keluar negara ya. Saya akan satu bentang kertas kerja, sudah pastilah bentang kertas kerja ya, atau kita mendapat peluang ya, seperti saya pernah Dewan Bahasa dan Pustaka ya, pernah menawarkan sebagai ahli mastera ya, selama 5 tahun ya. Tempoh itu saya sempat ya mengitari beberapa buah negara Asia Tenggara, dan ini juga merupakan sumbangan yang sangat bermakna ya waktu saya berkarya ya. Yang seterusnya sumber pengkaryaan juga sudah pastilah ya, apabila cabaran itu saya katakan tadi ya, cabarannya bila waktu saya menulis pada peringkat awal remaja ya, belum berkahwin tapi hari ini sudah ada anak ya, cabaran tu sangat berbeza ya. Jadi inilah yang menjadi kekuatan sebenarnya ya, untuk saya meneruskan kelangsungan berkarya itu ya. Jadi kalau saya beritahu pada anak-anak, fahamkan suami ya, bahawa saya kata saya harus ya, diamanahkan ya sebagai seorang pengarang ini harus berkarya. Jadi mereka kena faham ya, di cabaran ini kita boleh nukilkan dalam pengkaryaan sebenarnya ya, menjadikan ia sebagai suntikan semangat kepada orang lain ya, bahawa walau apa pun cabaran dalam kehidupan ini sebenarnya kita harus harus menyatakan itu adalah positif ya, walaupun ada sisi-sisi negatifnya ya. Ini untuk memberikan satu suntikan semangat kepada pembaca ya, bahawa sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, walau apa pun cabaran, walau apa pun dugaan, rintangan, kekangan dan harus kita lalui, namun sebagai seorang muslim ya, kita harus berjuang untuk itu. Dan inilah yang saya usahakan, cuba sedaya upaya ya ungkapkan dalam karya-karya saya ya. Mudah-mudahan pembaca yang menelaah karya itu mendapat semangat daripada watak-watak yang dibangunkan ya. Dan seterusnya saya barangkali gemar juga ya mendengar cerita-cerita orang ya, cerita sahabat-sahabat ya tentang apa isu-isu yang berlaku ya, masalah-masalah mereka, dan ini juga dijadikan sebagai terapi ya waktu kita menulis ya. Kita menjadikan ia sebagai satu perjuangan ya, bahawa berkarya ini sebenarnya hubungan silaturahim itu, ukhuwah itu boleh dibangunkan dalam sesama sahabat di mana-mana saja kita berada. Itu saja ya, Puan Pengerusi.
Terima kasih Dr. Kemariah di atas perkongsian tadi. Jadi pada Dr. Kemariah sumber sumber pengkaryaan beliau boleh kita ringkaskan begini ya. Antaranya ialah ilham yang pertama yang diilhamkan daripada ataupun yang diambil daripada surah Asy-Syams, iaitu ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan juga dari pembacaan beliau sendiri dan pengalaman dan juga kembara. Dan juga cabaran, dan yang paling menarik ialah pengalaman sahabat itu. Apa yang dikongsi oleh para sahabat itu akan diluahkan dalam karya beliau, ya. Diadunkan untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi kita daripada situ kita bertolak pula kepada perkembangan sastra Islam di Malaysia, ya, dan kita tahu bahawa perkembangan sastra Islam Malaysia telah bermula sejak dekad 1970-an seiring dengan pergerakan ataupun gerakan dakwah yang mula bertapak di Malaysia. Dan perkembangan ini juga disusuli dengan kemunculan beberapa teori Islam yang digagaskan oleh tokoh sastra tanah air seperti yang disebutkan oleh Dr. Kemariah tadi, iaitu teori takmilah jenaan Dr. Syafi'i Abu Bakar, dan juga teori SPB 4K oleh Muhammad Yusuf Hassan dan lain-lain, sekadar saya menyebut sebagai contoh. Dan juga berdasarkan pengamatan doktor, apakah pandangan doktor terhadap perkembangan sastra Islam Melayu di Malaysia dan apakah cabarannya khususnya di era pandemik yang melanda seluruh dunia pada waktu ini? Dipersilakan. Baik, untuk kita melihat ya tentang perkembangan sastra Islam di Malaysia ini ya, saya bahagikan kepada dua perkara ya. Yang pertama sudah pastilah kepada kewujudan pengarang-pengarang tanah air ya, yang boleh kita kategorikan juga penulis satu daripada latar belakang memang mereka mempunyai pendidikan agama ya. Yang kedua penulis bukan daripada latar belakang pengajian agama pada Islam ya, namun mereka tetap ya menyumbang nuansa Islami itu dalam karya mereka. Ini daripada kajian saya lah ya, sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat tentang perkembangan pengarang kita hari ini ya, saya katakan tadi penulis daripada latar belakang pendidikan agama, kita ramai hari ini ya yang pulang dari Timur Tengah ya. Kalau dulu kita ada Syekh Radi, sekarang ni kita ada yang pulang dari Mesir ya, dari Jordan ya. Ramai ya. Khusus tadi kalau tadi Presiden Liga menyebut tentang Zaid Akhtar ya. Zaid Akhtar ya, sekarang dah doktor lah, Dr. Muhammad Yazid. Saya fikir beliau ada di sini pada malam ni ya. Jadi beliau memang latar belakangnya pengajian pendidikan Islam. Ini ya, sekolah agama, macam saya sekolah agama separuh jalan saja ya, sampai tingkatan 5 saja ya. Tapi beliau ini sampai ijazah pertama ya. Ini sangat menarik ya. Jadi beliau banyak menghasilkan novel, cerpen ya, dan akhirnya beliau juga bergelar seorang sarjana kajian ya. Ini sangat menarik ya. Dan kita juga ada seperti Dr. Ummu Hani, ini juga seorang penulis kreatif yang prolific ya, yang baru bergelar doktor ya. Kalau dulu beliau belajar di Universiti Melaya, saya ingat junior saya lah di Universiti Melaya ya. Kemudian beliau menyambung pengajian ya, dan terlihatnya dalam karya-karyanya ada unsur-unsur nuansa Islami itu ya. Dan kita ada beberapa nama lagi seperti Husna Nazri ya, atau Nazri Hussein ya. Ini ustaz ya, pengarang kelahiran tempat saya jugalah ya, Kemaman Terengganu. Saya panggil dia ustaz ya. Sangat prolific ya ustaz ni, dan bidangnya memang bidang pengajian Islam ya, dan karya-karyanya sudah pasti ya bernuansa Islami ya, sangat dekat dengan remaja ya, dapat membimbing remaja khususnya ya, dan beliau banyak menang hadiah-hadiah sastra ya. Dan ramai lagi lah yang tak terungkap di sini ya. Kita ada ramai lagi barisan-barisan pengarang yang prolific ya, yang bukan daripada latar bidang pengajian Islam ini. Kita ada seperti Sri Rahayu Muhammad Yusof ya. Ini antara pengarang prolific ya, yang berkarya ya, yang banyak menulis ya, tapi bidangnya bidang pengajian Inggeris, TESOL.
Ini menarik. Cikgu bahasa Inggeris tetapi boleh menulis dalam bahasa Melayu yang cukup bagus ya. Dan menariknya lagi novel-novelnya sangat memperagakan, sangat memuatkan nilai-nilai Islami itu ya, bernuansa Islami itu ya. Daripada bacaan saya, daripada kajian saya, Sri Rahayu ini ya sedar bahawa indah tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim. Ini sangat menarik ya. Dan tadi pengarang, yang seterusnya kita beralih kepada kajian ya, dan seperti mana Ustazah Dr. Pabiah beritahu tadi ya, di Malaysia ini sekarang ini pertumbuhan sastra Islam sangat tumbuh bagai cendawan tumbuh lah kita kata ya, sangat menguntung bunganya segar mekar ya, kerana selain daripada takmilah ya, kita ada beberapa teori lain lagi, dan inilah yang telah digunakan, telah jadi kayu ukur kepada para pelajar universiti tempat saya sendiri ya, di kampus Sedang sendiri. Para pelajar menjadikan kayu ukur sastra Islam itu ya sebagai kajian untuk mereka menganalisis karya-karya sastra Melayu itu tadi. Ini sangat menarik ya. Dan peluang ruang ini juga saya fikir ya menyebabkan ya sastra Islam itu berkembang dengan menariknya ya, dengan suburnya ya, dan dapat memberi ruang juga ya kepada masyarakat pembaca kita ya memahami ya bahawa menulis itu sebenarnya ya satu bukan hanya dakwah, itu bukan hanya untuk para ustaz dan ustazah saja ya, tetapi dakwah itu adalah untuk semua manusia di muka bumi ini. Maksudnya di sini ya bahawa kita boleh buat satu dapatan penemuan ya kepada pengarang-pengarang juga, kepada pengkaji juga ya. Menjadi pengarang sebenarnya ya bukan hanya ya pengarang itu perlu ya memiliki pengajian Islam itu tadi ya, tetapi semua manusia di muka bumi ini adalah pendakwah. Ini sangat penting ya, boleh kita buat dapatan penemuan di situ bahawa kita adalah pendakwah ya, dan pengarang adalah pendakwah yang akan memakmurkan bumi ini. Ini yang kita nak beritahu kepada masyarakat kita. Dan alhamdulillah ini barangkali sudah dapat disedari ya, bila mana kita juga terpaksa bersaing dengan karya-karya di luar sana ya, daripada pelbagai penerbit ya, dan juga daripada pelbagai pengarang yang berbagai rupa dan bentuk. Ini merupakan cabaran jugalah ya, namun sastra Islam tetap berdiri teguh. Ya, Ustazah Dr. Pabiah. Okey, terima kasih sekali Dr. Kemariah atas penjelasan tadi. Cuma satu lagi saya tertinggal tadi. Ustazah tadi menyatakan dalam musim pandemik ini kan, pandemik ini COVID-19 ini ya, dan saya sebenarnya baru meneliti ya satu buku ya, manuskrip lah akan diterbitkan nanti ya di UKM ya, bagaimana pengarang di Malaysia ini menjadikan pandemik COVID-19 ini sebagai ilham untuk mereka berkarya. Ini sangat menarik ya. Buku ini akan diterbitkan oleh UKM, suntingan sahabat saya lah ya, Dr. Mawar Syafiee. Namanya Antologi Cerpen COVID-19 ya, narasi musim wabah. Ini sangat menarik ya, kita nantikan ya. Dalam tu ada sejumlah pengarang besar ya di Malaysia ini, pengarang Malaysia ni menjadikan ya pandemik ini sebenarnya bukan musibah, tetapi ia adalah hikmah dan ibrah. Ini sangat menarik ya. Jadi bila saya membaca itu, saya menilai itu, saya melihat inilah sebenarnya kesedaran para pengarang kita sebenarnya ya. Kita dikurung ya, kita mungkin boleh ditekan dengan pandemik ini, namun ia tidak sesekali mematahkan semangat kita untuk terus berjuang dan terus menjulang sastra Islam itu. Ya, kita nantikan, dan saya harap dalam perbincangan kita malam ini, bila buku yang terbit nanti boleh jadikan sebagai satu semangat untuk kita. Dan khususnya yang nak berkarya juga boleh nanti membaca antologi cerpen ini. Terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Kemariah. Dan pada pendapat Dr. Kemariah, kita dapat kesimpulan bahawa Dr. Kemariah sangat positif ya dengan perkembangan sastra Islam Melayu di Malaysia ini, dengan kemunculan beberapa penulis, pengkarya yang sangat mementingkan nilai-nilai Islam dalam karya mereka, walaupun mereka ini bukan daripada latar belakang agama ya, seperti yang disebut tadi Sri Rahayu, dan juga mungkin juga sahabat kita iaitu Profesor Madya Dr. Mawar Syafiee, seperti mana disebut oleh Dr. Kemariah tadi ya.
Dan untuk yang terakhir, soalan yang terakhir ini, dan saya harap Dr. Madiah banyak nak berkongsi dengan kita, tapi memandangkan masa yang agak terbatas, mohon diringkaskan ya. Apakah harapan doktor ya terhadap masa depan sastra Melayu Islam khususnya di Malaysia ini? Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih ya. Setelah secara pribadilah setelah hampir 30 tahun saya berkarya, saya fikir dari remaja tadi, dari sekolah sampai sekarang saya pula menjadi tenaga pengajar di kampus Serdang Apa yang saya impikan sudah pastilah kita tidak hanya dimomokkan dengan teori-teori barat Maksudnya kita ada satu kita kata semangat yang dipercikkan daripada Islami ini, khususnya saya melihat peri pentingnya kita membangunkan satu gagasan gagasan untuk anak muda yang baru nak berkarya ini, menjadikan Asma' Husna sebagai sumber kekuatan mereka berkarya nama-nama Tuhan ini dijadikan sebagai sumber motivasi, sebagai sumber inspirasi dan sumber kreativiti jadi saya fikir daripada 99 nama Tuhan ini Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan pemurah lagi maha mengasihani Tuhan yang memberikan membuka rezeki ya Fattah ya Razak ya Wahab yang kita alunkan, anak-anak kita yang alunkan itu ini boleh dijadikan sebagai satu kekuatan untuk pengarang yang baru nak berkarya ini melihat keindahan kebesaran Islam itu dan kita juga tahu bahawa sastra Islam ini juga merupakan dua tunjangnya iaitu keindahan seni dan kebenaran ilahi. Jadi bertolak daripada inilah saya fikir sepanjang saya sendiri memakai dua baju baju yang pertama sudah seperti baju pengarang kreatif dan baju kedua baju seorang pensyarah sastra saya mengimpikannya bahawa konsep Asma' Husna ini dapat dipraktikkan dalam pengkaryaan dan saya lihat hari ini memang sudah ada cuma barangkali kajian untuk itu belum dapat dilakukan dengan secara terperinci dan saya juga sukalah saya di sini menyebut beberapa tips barangkali untuk anak muda. Saya mengharapkan satu ibrah dalam Al-Quran banyak dalam Al-Quran ni kita ada banyak surah-surah sebenarnya surah-surah itu boleh kita jadikan satu sebagai pengajaran sebagai satu panduan untuk kita berkarya. Misalnya di sini saya senaraikan beberapa surah sedang saya melakukan kajian untuk hari ini 7 surah seperti surah Al-Fatihah 1 hingga 7 Jadi surah ini merupakan surah Ummul Quran ibu Al-Quran. Jadi kalau kita nak berkarya itu tips sebagai mungkin barangkali boleh dimanfaatkan oleh pengarang khususnya anak muda menulis dengan membaca Al-Fatihah umul kitab itu ia memberi membangunkan kita semangat untuk menulis Yang kedua surah Wal Asri ayat 1 hingga 3 demi masa saya selalu beritahu pada saya disiplin masa itu sangat penting sebagai seorang pengarang jadi cubalah membaca Wal Asri mengambil ibrah daripada surah Al-Alaq bacalah tadi ayat 1 hingga 5 bacalah sangat penting membaca ini tidak apa semua genre bacalah jangan memilih bahan bacaan dan surah Al-Qalam pena surah Al-Syam tadi saya katakan tadi ilham itu adalah ada dua, kita harus memilih jalan takwa atau jalan keburukan surah Al-Insyirah Alam Nashrah baca banyak-banyak. Saya kata pada pelajar saya kalau buntu nak menulis maka bacalah saya kata begitu Alam Nashrah ini supaya diberikan kekuatan untuk kita mengharungi cabaran dugaan cabaran dugaan hari ini sudah pasti berbeza dengan apa cabaran dan dugaan yang saya sendiri lalui pada tahun era 80-an 90-an ini alaf baru yang sangat menguji kesabaran kita dan akhirnya surah yang ketujuh saya boleh nyatakan di sini surah Yasin surah yang merupakan surah jantung Al-Quran Yasin ni kalau orang kampung kata dulu malam Jumaat baca Yasin
Mu'minin. Jadi bacalah ya. Jadi mengambil ibrah daripada surah-surah ini ya, untuk dijadikan sebagai motivasi, untuk dijadikan sebagai inspirasi ya, untuk dijadikan sebagai sumber kreativiti untuk kita berkarya. Ini harapan saya ya. Mudah-mudahan sastra Islam di Malaysia ini gemilang subur ya, seiring dengan teori-teori yang telah dibangunkan oleh sarjana-sarjana sebelum ini ya. Seperti kan kata tadi, kita ada takmilah, kita ada teori SB4K ya, kita ada persuratan baru ya, kita ada teori pengkaedahan Melayu ya, dan ini kita semarakkan lagi ya dengan beberapa tips ini tadi yang saya sedang usaha ya dalam kajian saya. Mudah-mudahan ia dapat memberikan satu tunjang kekuatan ya kepada pengarang baru yang memulakan usahanya untuk menjadi seorang pengarang kreatif. Ini harapan saya lah ya, dan sudah pastilah ya, mudah-mudahan sastra Islam ini hidup subur ya di tanah Melayu ini ya, dan dapat menjadi satu pasak ya, kekuatan ya kepada seluruh masyarakat kita membaca karya-karya yang bernuansa Islami ini dan dijadikan sebagai panduan pedoman dalam kehidupan. Itu saja ya, Ustazah Fahmiah. Okey, terima kasih Dr. Kamariah di atas penjelasan. Dan kita dapat tahu apakah harapan Dr. Kamariah terhadap perkembangan sastra Melayu Islam di Malaysia ini, dan beliau bukan sekadar berkongsi tentang itu, bahkan memberikan kepada kita tips-tips khususnya bagi mereka yang ingin berkarya ya, dan tips-tips ini diambil daripada beberapa surah ibrah, daripada beberapa surah dalam Al-Quran ya, seperti yang disebut tadi Al-Fatihah, surah Al-Alaq ya, dalam lebih kurang dalam 7 surah tadi ya, sebagai sumber dalam berkarya. Jadi dengan berakhirnya soalan ini ataupun penjelasan Dr. Kamariah ini, maka berakhirlah sesi bicara sastra kita pada kali ini. Dan sebelum itu mungkin disebabkan kita ada antara hadirin yang tidak memahami bahasa Melayu, namun mereka sangat cintakan sastra Islam dan mereka sanggup bersama-sama dengan kita, khususnya ahli jawatan kuasa Liga Kesetaraan Islam Antarabangsa Malaysia sendiri, seperti Profesor Asim tadi saya nampak ada, Profesor Munjid. Mereka sanggup menunggu sehingga sedekat sejam dengan kita. Jadi eloklah sekiranya perkara-perkara yang asas yang dibincangkan oleh Dr. Kamariah tadi diterjemahkan kepada bahasa Arab ya. Dan untuk tujuan ini saya mempersilakan Dr. Wan Rusli selaku host kita pada malam ini, dan juga setiausaha kepada Liga Kesetaraan Islam Antarabangsa Malaysia untuk terjemah dalam tempoh 10 minit. Doktor, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Raisatul Jilsa ala idarati al-hiwar wa Dr. Kamariah المتحدثة في هذه الليلة. فعنوان المحاضرة كما هو معروف الأدب الملايو بين التأليف والإبداع للأستاذة الدكتور المشاركة دكتورة محمرية قمر الدين. والأديبة دكتور قمر الدين تخصصها في الأدب الملايو والأدب الإسلامي الحديث، وولدت في محافظة ترنغانو دار الإيمان في الساحل الشرقي من ولاية ماليزيا، ولها مؤلفات عدة في الأدب الإسلامي، فمنها في سورة قصص أو قصص قصيرة والروايات والمقالات الأدبية. فحازت الدكتورة على عدة جوائز أدبية في المسابقات الأدبية التي أقيمت في أنحاء في المستوى الوطني، وهي كانت أيضا اختيرت كعضو في لجنة التحكيم في المسابقات الأدبية في البلد. ومن رواياتها رواية أول رواية من تأليفها بعنوان تقدير بوكان حكما، يعني إنه قدر لا عقاب. ورواية أخرى تيادة نقطة كسي لا نهاية للحب. هذه الروايات كلها باللغة المالايوية. وأيضا لها مجموعة قصص بنكسان بوتري تيغا نغري،
مذكرات أميرة الولايات الثلاث، ومذكرات حب الأبناء للأم. هذه من بين الروايات والقصص القصيرة التي تم تأليفها من قبل الأديبة المتحدثة التي استمعنا إليها هذه الليلة. ثم بعد ذلك تطرقت الأديبة في التحدث عن رحلتها الأدبية، وأنها بدأت منذ نعومة أظافرها، وتأثر كثيرا بالأديب الملايوي الأندونيسي البروفيسور الحمكة الله يرحمه، وأيضا الأديب الراحل الأستاذ يوسف زكي، هذا من كلانتان أعتقد، الأستاذ يوسف زكي هو أديب ملايوي الإسلامي له اتجاه إسلامي في التأليف، وكان يترجم أعتقد في زلال القرآن فيما أعتقد الدكتور أو أستاذ يوسف زكي من اللغة الملايوية. والجزء الثاني من الحوار انصب الحديث عن رحلته الرحلة الأدبية التي حيث قالت أنها بدأت بالكتابة منذ صغرها، حيث أهدى إليها أبوها مذكرة يومية فبدأت الكتابة عليها، ومنها بدأت تكتب في القصص وفي الروايات. وبعد ذلك تتلمذت على أيدي الأساتذة الأدباء أمثال دكتور شافعي بكر، متخصص في الأدب الإسلامي وهو محاضر أيضا في إحدى الجامعات الماليزية، وأن حبها للاطلاع والقراءة ساهم كثيرا في ما وصلت إليها أو ما وصلت إليه من حب التأليف والإبداع. وأما بالنسبة لمصادر الإلهام يعني الدكتورة فابيا سألت المتحدثة عن مصادر الإلهام في التأليف والإبداع، فقالت أنها ألهمت كثيرا من الآيات القرآنية، خصوصا في سورة الشمس، فألهمها فجورها وتقواها وهديناهم نجدين. فمصدر الإلهام طبعا من القراءة، فالإنسان يقرأ، القراءة ساعدتها على الإبداع كثيرا، وكذلك خبرتها في الحياة مع طلابها وأولادها وعائلتها، هذه الأشياء تساعدها كثيرا في التأليف ومصدر مهم للإلهام. وأيضا رحلاتها إلى خارج البلاد إلى بلدان العالم، حيث أنها كانت تحرص قبل أيام كورونا، كانت تحرص حرصا كبيرا على الرحلة أو على السفر إلى خارج البلاد للمشاركة في المؤتمرات والندوات. فمن خلال هذه الرحلات انتهزت الفرص للتعرف على الثقافات الأمم الأخرى، وأيضا هذه أيضا من مصدر من مصادر الإلهام بالنسبة للأديبة. وأيضا الاستماع إلى أحاديث الناس من حولها يثري الإبداع في التأليف أيضا، حيث أنها تستمع كثيرا إلى أحاديث الناس وأقاصيصهم وتجلس معهم وتستمع إليهم، وهذه الأشياء تثري الإبداع وفي التأليف. وأما بالنسبة لسؤال حول الأدب الإسلامي الحاضر، الأدب الإسلامي في ماليزيا، فالمتحدثة تركز على أن الأدب الإسلامي في ماليزيا دائما في ازدهار ونمو، ويمكن تصنيف الأدباء الإسلاميين في ماليزيا إلى مجموعتين كبيرتين، علماء الدين أو خريجي الجامعات العربية أو الإسلامية والتخصصات الإسلامية، هؤلاء صنف هذه التخصص الديني، والصنف الثاني هؤلاء الأدباء الغير متخصصين في العلوم الدينية. وذكرت بعض الأدباء الذي برزت أسماءهم، منهم الأديبة أو الروائية سري الرهايو محمد يوسف، هذه من الأديبة البارزة في مجال التأليف الأدبي
سري رحايو محمد يوسف، وأيضا دكتور زايد أختار وهو عضو في الرابطة الأدب الإسلامي، وهو موجود أعتقد في هذه الليلة معنا. وبالنسبة لي وأيضا تفاءلت كثيرا الأديبة بمستقبل الأدب الإسلامي في ماليزيا، وحاليا تدرس الأدب الإسلامي ونظرياته في كثير من الأقسام والكليات في الجامعات الماليزية، باعتبار أن الأدب الإسلامي هو وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أيام كورونا هذه هناك مجموعة قصص قصيرة ستصدر بإذن الله تعالى قريبا. هذه مجموعة القصص كتبها مجموعة من الأدباء قام بتحريرها وتنسيقها سيدة موار شافعي، ونحن إن شاء الله في انتظار نترقب هذه القصص القصيرة إن شاء الله قريبا، وستصدر أعتقد كما قالت من جامعة بوترا الماليزية UPM. هذه الرواية اسمها رواية ليس هناك اسم لهذه الرواية أو هذه القصة، ولكنها تتعلق بالحياة في زمن الكورونا. فكأن مجموعة من الأدباء كتبوا قصص قصيرة حول هذه الجائحة وحياة الناس في خلال هذه الجائحة، فجمعوا في قصص قصيرة. وأما بالنسبة لمستقبل الأدب الإسلامي في ماليزيا، فكما قالت أنها تتفائل كثيرا بمستقبل المشرق للأدب الإسلامي. والأدب الإسلامي يجب يعني الأدباء المسلمون يجب ألا يتأثروا كثيرا بنظريات الغربية في الأدب والفن، وعندنا النظريات ثابتة والراسخة في الأدب والفن من الوجهة الإسلامية. وأيضا تحدثت أيضا عن أسماء الله الحسنى، ومستقبلا كما قالت هي أنها تريد أن تبحث في أسماء الحسنى، وأن أسماء الحسنى يمكن أن تكون أكبر مصدر للتأليف والإبداع. فأسماء الله الحسنى مثلا الفتاح والرزاق وغيرها، هذه الأسماء تكمن وراءها أو يمكن أن تنسج خلالها قصص للحياة. والعبرة أيضا من قصص القرآن الكريم أيضا يمكن أن تكون أكبر مصدر للتأليف في الأدب الإسلامي. والعبر من القصص القرآنية مثلا في سورة ياسين وفي سورة القلم وفي صور كثيرة في القرآن الكريم يجب أن تكون أكبر مصدر للإلهام للأدب الإسلامي في المستقبل. وأعتقد أكتفي بهذا القدر. هذا التلخيص أنا أخشى يكون قد يعني لا يفي بما قاله المتحدثة، ولكن الوقت ضاقت المكان، وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وإذا كان هناك أسئلة من قبل الأساتذة فرحب بهذه الأسئلة بإذن الله تعالى، ونترجم هذه الأسئلة إلى اللغة الماليزية إن شاء الله. أهلا، تفضل دكتور فابيا. Ya, terima kasih Dr. Wan Rusli atas terjemahan tadi. Sebenarnya masa sangat mencemburui kita dan kita pun dah 10.18, jadi mungkin untuk soalan kita buka hanya 2 soalan. Boleh ya Dr. Wan? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Baik. Jadi kita buka untuk soalan, kita akan terima 2 soalan sahaja. Dan sekiranya ada soalan-soalan yang ingin diaju kepada Dr. Kamariah, boleh juga melalui blog beliau dan juga Facebook ataupun email yang tertera tadi ya. Jadi saya buka sekarang untuk sebarang soalan jika ada. Silakan. Saya ada Dr. Fabia. Silakan Dr. Syed. Ya. Okey. Saya bercakap Melayu ya? Ya, saya cuba. Tapi bahasa saya sakit dan sikit ha. Saya cuba saja. Kan? Fadal. Boleh. Silakan. Okey, terima kasih kepada Dr. Fadia dan Dr. Kamariah. Benar ini yang pertama saya dengar untuk muhadara di bahasa Melayu, dan alhamdulillah saya faham
apa nama dekat macam 80 lah persen 100 insyaAllah. So insyaAllah ta'ala soalan saya untuk Dr. Qamaria actually saya ada sentiasa saya di Malaysia sampai sekarang 6 tahun. Tapi saya ada soalan actually saya mau dengar daripada orang alim, orang khabir. So alhamdulillah hari ini ada malam ini Dr. Qamaria ada. So soalan saya apa nama adakah terdapat perbezaan asas antara sister Arab dan ada Melayu Dr. Qamaria? Ada berbeza di antara apa sister Arab dan sister Melayu yang ada farq jauhari di antara adab Melayu dan adab Arabi? Ini soalan saya. Terima kasih kepada semua wa barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Dr. Qamaria silakan. Baik, terima kasih ya Dr. Syed. Maksudnya di sini untuk Dr. bertanya tentang perbezaan ya sastra Melayu dengan sastra Arab, gitu ya? Begitu ya Dr. Syed? Betul betul ya betul. Ya. Mungkin ya dari segi budaya lah ya sastra kita ni ya bertolak daripada budaya ya. Dalam konteks sastra Melayu khususnya ya kita bertunjangkan kepada budaya Melayu itu sendiri ya. Namun dalam kita kata dan secara keseluruhannya ya tidak banyak bezanya ya kerana kita menjadikan Islam sebagai satu tunjang ya dalam kita berkarya ya. Jadi dalam konteks sastra Melayu ini sebab budayanya Melayu ya dan para pengarangnya rata-ratanya Muslim ya. Dalam konteks ini ya jadi banyak yang sastra Arab itu yang boleh kita jadikan sebagai satu persefahaman ya, titik pertemuan di situ ya untuk kita melanjutkan tentang dan akhirnya kita bertemu kepada sastra Islam itu sendiri ya, sastra Arab dan sastra Melayu itu. Cuma barangkali budaya itulah yang barangkali membezakan kita ya, Arabnya lain ya dan Melayunya itu lain ya. Namun akhirnya kita pergi kepada satu titik pertemuan iaitu Islam itu menjadi puncak kepada segala proses pengkaryaan itu sendiri dalam kita berkarya itu sendiri ya. Itu saja Dr. Syed. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sangat jelas ya jawapan daripada Dr. Qamaria itu tadi. Mungkin ada soalan lain lagi, silakan. Satu lagi soalan. Mungkin daripada khalayak tempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. نعم ممكن أسأل أنا باللغة العربية. تفضل. طبعا أولا أنا أهنئ. تفضل إن شاء الله. شكرا دكتورة فابيا. أهنئ الدكتورة قمرية بنت قمر الدين كما أهنئ رابطة الأدب الإسلامي العالمية الماليزية لأنها أحسنت في توجيه الدعوة للدكتورة الفاضلة قمرية لحضور هذه الندوة المباركة، وهي أول ندوة تجرى باللغة الملاوية، وهذا شيء يدخل السرور إلى قلوبنا ولا سيما العرب الذين هم يتلهفون بشوق للتعرف على الأدب الملايوي. وإن شاء الله هذه الندوة ستكون بادرة طيبة للتفكير في التبادل بين الأدبين العربي والملايوي. هذا يعني حقيقة مدخل، ثم انتقل بعد ذلك بعدما الأخوان رسلي ترجم لنا. أنا كنت أفهم بشكل عام يعني من خلال الكلمات العربية التي ترد في اللغة الملاوية، لكن الأخوان رسلي نشكره كذلك لأنه لخص لنا محاور هذه المحاضرة. ممكن السؤال يكون بهذه الصيغة: هل ترى الدكتورة قمرية أن ما ترجم من الآداب العالمية من قصص وروايات إلى الملايوي، هل هذه الترجمات كافية لتعطي فكرة للأديب
أمثال الدكتورة قمرية والأدباء حتى يستفيدوا من تجارب الأدب العالمي، أم أنها يعني اطلعت من طريق غير مباشر على الآداب العالمية، ونحن نتمنى يوما ما أن يصل الأدب الملايوي إلى مستوى الآداب العالمية إن شاء الله. وشكرا. Dr. Prof, saya terjemahkan sedikit soalan daripada Profesor Munjid. Beliau bertanya, pertama beliau berucap terima kasih kerana dan bergembira dengan program kita malam ini, kerana ini adalah pertama kali kita mengadakan seminar ataupun buah bicara dalam bahasa Melayu. Dan beliau juga bertanya berkenaan dengan apa yang dikatakan terjemahan. Adakah terjemahan sastra dunia cukup bagi di Malaysia ini? Adakah terjemahan yang dibuat terhadap sastra dunia ke dalam bahasa Melayu itu mencukupi untuk dibaca dan dibertalaah oleh peminat-peminat sastra di Malaysia? Itu adalah soalan daripada Prof Munjid. Mungkin ada Dr. Fabia kalau saya terlepas ke apa? Adakah atau sila. Ya betul doktor. Saya jawab ya. Dr. Wan, terima kasih atas terjemahan tu ya. Maaf sekali, saya faham sikit-sikit lah ya. Mengenangkan saya dulu belajar Arab ya, tapi tak boleh nak cakap Arab ya. Minta maaf ya Prof Mujib ya. Belajar dulu bahasa Arab, tapi sayangnya ya, saya hanya tingkatan 5 sahaja sebab bahasa Arab saya tak berapa bagus ya. Jadi untuk soalan itu ya, kita kata perkembangan terjemahan ya di Malaysia ni hari ni lah setakat ni mungkin lebih baik daripada tahun era-era 80-an, 90-an ya, lebih baik sedikit lah ya. Sebab kita ada Institut Terjemahan Buku Negara Malaysia. Ya, kita ada di situ ya. Namun kalau dibandingkan dengan Indonesia, saya fikir Indonesia lebih cepat. Pantas ya. Kita mungkin barangkali kekurangan para penterjemah lah khususnya ya. Kalau buku-buku bahasa Arab tu sendiri ya, sukarlah kita nak dapat dalam masa yang kita kata singkat ya. Jadi kalau dah mungkin di pasaran dah berapa tahun baru kita di Malaysia dapat di sini ya. Berbanding ya kalau di Indonesia ya, gerakan menterjemah buku-buku dari semua bahasa lah saya fikir ya, sangat laju, sangat pantas ya. Jadi kita di sini memang sangat memerlukanlah terjemahan buku Malaysia tu, sangat memerlukan pakar-pakar sarjana ya yang ada khususnya. Sebab itulah ya saya barangkali senang sekali ya kalau di UPM tu Ustazah Dr. Fabiah ni ya, saya selalu menjadikan beliau sebagai rujukan saya lah ya, mengenangkan saya kurang mahir ya bahasa Arab itu. Saya selalu kalau nak rujuk ayat Quran, rujuk apa sahajalah ya, terjemah-terjemahan dalam bahasa Arab itu saya akan rujuk kepada beliau ya. Dan saya fikir di Malaysia ini ramai sarjana-sarjana kita lah ya yang boleh ya berbahasa Arab itu di USIM ya, di UNIZA ya. Saya fikir Ustaz Syahrizal yang ada di sini ya, itu juga anak muda yang nanti boleh ya menterjemahkan ya. Saya banyak mengkaji tentang sastra Islam ya, sastra Arab itu sendiri sangat menarik ya. Mungkin ini boleh kita gemblengkan, kita teruskan ya program-program sebegini ya. Sebab saya pun kalau nak baca tu pun saya tak berapa faham ya. Jadi banyak yang boleh kita berikan ruang kerjasama itu ya. Prof Mujib ya akan datang ya, betapa moleknya ya gabungan itu boleh kita corakkan, kita adunkan supaya sastra Islam ini berkembang dengan begitu mekar di bumi Malaysia ini, di tanah Melayu ini nanti ya. Mudah-mudahan begitulah selain daripada gerakan yang dilakukan oleh Institut Terjemahan Buku Negara dan kita harapkan ini berlanjutan kepada para sarjana kita di tanah air ini ya, khususnya generasi baru, sarjana-sarjana baru ya yang akan mengisi kekosongan itu, kelompangan itu ya. Ini yang kita harapkanlah. Begitu ya Prof Mujib dapat menjawablah. Kerjasama itu harus digemblengkan ya supaya terjemahan itu menjadi lebih mekar begitu. أترجم Prof Munjid. فالأديبة تقول أن ترجمة الأدب العالمي إلى اللغة الملايوية إلى حد ما يعني ضعيفة،
بالمقارنة إلى ما ترجمت من الأعمال الأدبية العالمية إلى اللغة الأندونيسية. فالأدباء الأندونيسيون ترجموا كثيرا من الأعمال الأدبية العالمية، فمعظم هذه الأعمال ترجمة إلى اللغة الإندونيسية. وحاليا في ماليزيا عندنا انستيتوت معهد للترجمة، هذا المعهد يعمل في التأليف وفي نشر كتب مترجمة. فتعتقد هي أن هذه ستطور عملية الترجمة في هذا المجال أكثر إن شاء الله في المستقبل. ولكن معظم الأعمال الأدبية العالمية ترجمة إلى اللغة الماليزية واللغة الإندونيسية. واللغة الإندونيسية طبعا يعني تفهم في الوطن أو في ماليزيا. شكرا جزيلا. نعم. وحاليا أيضا عندنا متخصصون في اللغة العربية، وهؤلاء المتخصصون يمكنهم في المستقبل إن شاء الله أن تسري هذه العملية الترجمة إن شاء الله هذه الأعمال، ويترجمون الأعمال الأدبية العامية إلى اللغة الملاية، وخصوصا هذه الأعمال الأدبية الإسلامية بإذن الله تعالى في المستقبل. وهذا ما نتمنى هي بإذن الله تعالى في المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا. عفوا terima kasih. السلام عليكم دكتور. يمكن مداخلة مختصرة. الصوت مسموع؟ دكتور الصوت مسموع؟ نعم دكتور الصوت وان. مسموع. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. Boleh ada Fabia? Satu soalan lagi? Lah insyaallah. boleh ya silakan. Dr. Abdul Hamid. أولا bahasa Melayu saya tak pandai ya. Ana langsung مثل الدكتور سيد. Duduk sini 70 tahun. No, 27 tahun tapi tak pandai ya. So soalan saya di bahasa Arab. 70 tahun Masya Allah 70 tahun. 70 tahun نعم 27 tahun لكن للأسف الشديد يعني ليست قوية. فعلى كل حال كما يقال لكل شخص من اسمه نصيب يعني. فهي ما شاء الله قمرية بنت قمر الدين يعني. فأطلت علينا هذا المساء بهذا الكلام الجميل، وكأنها فعلا قمر في سماء ملايو يعني في هذه الأمسية. سؤالي حول الآداب الملايوية التي مثلا في خارج أرض الملايو أو في خارج ماليزيا حاليا. يعني ما هي الجهود المبذولة يعني في التنسيق بين الآداب الموجودة في إندونيسيا وبروناي وتايلاند وسنغافورة وحتى الملايو الذين خارج ماليزيا. هناك الآن أقليات ملايوية خرجت منذ عشرات السنوات تعيش في جنوب أفريقيا مثلا في كمبوديا. يعني هناك مجموعات ملايوية خارج ماليزيا. فهل هناك جهود مثلا بذلت لجمع شتات هذا التراث الملايوي لا سيما المتعلق منه بالأدب الإسلامي وترجمته إلى الآداب العربية أو اللغات العربية والإنجليزية؟ لو أجبت على هذا السؤال أنا أكون شاكرا لها. وأنا أضم صوتي إلى صوت بروف منجد بأن فعلا هذه الأمسية باعتبارها أول أمسية يعني باللغة الملايوية بحتة يعني. يعني في الماضي كانت هناك أمسيات أنا أذكر يعني عندما قبل سنوات، لكن كانت يعني كما نقول خليطا بين الملايوية والعربية والإنجليزية ولهجات أخرى. أما هذه الأمسية كانت ملايوية بحتة. فهذا نوع جديد في الأدب يعني أننا مثلا نركز أمسية للأدب الإسلامي بالملايوية ثم أخرى بالإنجليزية ثم أخرى ربما بالتاميلية بالصينية يعني كل اللغات الموجودة في ماليزيا حتى يتعرف الذين لا مثلا يعرفون العربية والإنجليزية على الأدب الإسلامي الموجود في هذه الأرض. شكر الله لكم. السلام عليكم. Syukur jazilan. Dr. Abdul Hamid bertanya berkenaan dengan adakah di sana terdapat usaha-usaha untuk menyelaraskan atau menyeragamkan sastra Islam di Nusantara, contohnya di Brunei, Indonesia, di selatan Thailand dan sebagainya, dan diselaraskan
dalam bidang sastrawan Islam, dan adakah di sana ada usaha-usaha untuk menterjemahkan bahasa sastra di Nusantara ini ke dalam bahasa lain, contohnya bahasa Arab, untuk dimanfaatkan di seluruh dunia? Itu saja soalannya saya. Jadi persilakan. Baik, terima kasih ya Dr. Abdul Hamid ya atas soalan itu. Tentang usaha kita di Asia Tenggara ni khususnya tentang siasat Islam ni, saya fikir sudah ada gerakan itu ya, seperti Brunei Darussalam ya, Malaysia ya, dan Indonesia juga ada, serta Thailand juga ya. Namun bentuk terjemahan saya katakan tadi itu agak berkurangan ya, mungkin ini kekangan lah ya, kekangan para sarjana kita ya untuk menjadikan satu dokumentasi ya. Jadi sepanjang pengalaman saya Mastera itu Majlis Sastra Asia Tenggara ya, dengan Dewan Bahasa dan Pustaka ya, saya ke Brunei. Brunei antara yang memang memperjuangkan sastra Islam lah ya, di sana ramai menjadikan ini sebagai satu subjek ya dalam silibus di kampus mereka ya. Dan kalau tengok di Indonesia juga ya, gerakan ini sangat menarik ya. Banyak ya karya-karya yang bernuansa Islami itu ya yang ada di sana ya, dan berkembang ke Malaysia ini ya. Namun saya katakan tadilah ya, kerana kekangan itu, penterjemahan itu yang tak ada satu kerjasama itu yang barangkali ya, saya mungkin di sini ya, saya mengharapkan ya Liga Kesusastraan Islam Antarabangsa Malaysia inilah ya melakukan satu gerakan ya, ada di kalangan ahli-ahli ini boleh melakukan penterjemahan itu. Dan saya fikir inilah sumbangan kita ya, mengasosiasikan, menjadikan satu pertemuan ni, titik pertemuan ya dalam kalangan Asia Tenggara ini yang kita boleh bawa kepada peringkat antarabangsa ya, sebab kita banyak ya di Asia Tenggara ini pengarang kreatif cukup ramai ya, dan kita ada sarjana itu ya yang boleh bekerjasama ya untuk melakukan terjemahan itu. Jadi pengemelingan kerjasama inilah ya yang kita harapkan ya daripada para ilmuwan ini ya, dan mudah-mudahan ia menjadi satu percikan semangat lah, satu kejayaan lah barangkali ya untuk persatuan Liga Kesusastraan Islam Antarabangsa Malaysia ini ya. Mudah-mudahan kita doakan pada malam yang barakah ini, barangkali satu masa nanti ya, ini satu projek yang kita harus laksanakan. Itu saja. هناك سعي لتوحيد الأدب الإسلامي في أرخبيل الملايو، وأما من حيث الترجمة إلى اللغات الأخرى فالأعمال الأدبية باللغة الملايوية الآن لم تبدأ بعد، وترجو هي المحدثة ترجو أن تكون الرابطة الأدب الإسلامي ماليزيا أن تقود هذه المجهودات لترجمة الأعمال الأدبية الإسلامية إلى اللغات الأخرى منها اللغة العربية. فهي تتمنى أن نقوم بهذه الأعمال الكبيرة التي لم تبدأ بعد. طبعا ليس هناك جهود مذكورة حول ترجمة الأعمال الأدبية الإسلامية إلى اللغات الأخرى إلى حد الآن. ممكن إضافة يسيرة؟ نعم. عفوا، أنا أتذكر كان أحد الإخوة ربما هو الآن معنا في الندوة اسمه خالد لالدين هكذا تقريبا، وأكمل الدكتوراه بإشراف الدكتور نصر الدين. فهو كتب عن الأدب الملايوي بالعربية، وكان ركز على القصص المنشورة في ديوان بهاسا. فلا أدري إن كان الدكتور خالد معنا، أتصور هو خير من يكون مساعدا للرابطة في ترجمة. نحن نريد ترجمة من جهتين، من العربي إلى البهاسا ومن البهاسا إلى العربي، حتى يصير تلاقح فكري. نعم، وربما نبدأ خطوات يسيرة ثم تتطور، نبدأ بالقصة القصيرة ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرواية. فما أدري هل الدكتور خالد معنا؟ كأني رأيت اسمه في البداية. فهو يعرف اللغتين يعني نتمنى. نعم، طبعا الدكتور عبد الرحمن شيك أيضا مؤهل، الدكتور عاصم أيضا مؤهل، يعني الدكتور وان رسلي، لكن يجب أن يكون هناك مشروع
فنختار مثلا 3 مجموعات قصصية بالملايوي و3 مجموعات قصصية بالعربي، ونترجم من لغة إلى أخرى. وشكرا. Prof Mujid, Prof Dr. Mujid menambah bahawa ada Dr. Khalid Ludin pernah menterjemahkan beberapa cerpen daripada DBP kepada dalam bahasa Arab. Tapi terjemahan yang dibuat secara besar-besarannya belum dilakukan secara betul-betul lah. Jadi Prof Mujid berharap supaya benda ni insya-Allah akan diketengahkan dan usaha ni boleh dimulakan dengan geram-geram projek dan sebagainya insya-Allah pada masa akan datang. Terima kasih Dr. Wan di atas terjemahan tadi. Dan sebenarnya kita setelah pun mencecah 10:40 ya, minta maaf di atas kelewatan ini dan mungkin saya terpaksalah untuk memohon penangguhan dulu sesi kita pada malam ini ya, walaupun mungkin ramai lagi yang ingin bertanyakan kepada Profesor Madya Dr. Kamaria. Dan dengan ini berakhirlah siri bicara kita yang bertajuk kreativiti dalam karyaan sastra Melayu Islam. Dan sekali lagi saya bagi pihak Liga Kesusahan Islam Antarabangsa Malaysia mengucapkan sedalam-dalam terima kasih kepada Dr. Kamaria atas segala maklumat yang bermanfaat dan juga pengalaman berharga beliau yang dikongsikan pada malam ini. Dan terima kasih juga ditujukan kepada semua ahli jawatan kuasa Liga yang bertungkus lumus untuk menjayakan sesi bicara malam ini. Dan seterusnya kepada semua hadirin yang sudi luangkan masa hampir 2 jam ya dalam sesi bicara sastra kita pada malam ini, dan semoga Allah segala usaha kita ini untuk memartabatkan sastra Islam dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberatkan timbangan amal di akhirat kita kelak insya-Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Dan saya juga mohon maaf atas segala kesilapan dan kelemahan sepanjang mengemudi sesi bicara sastra ini, dan semoga kita berjumpa lagi pada bulan hadapan dengan tokoh sastra yang akan diundang khas oleh Liga nanti insya-Allah. Dan akhir kalam saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.